satu sistem sosial, ekonomi dan politik yang di mana seorang individu yang dikenali sebagai hamba dianggap sebagai sesuatu harta benda yang dimiliki oleh orang lain atau golongan berkuasa. Kebebasan seorang hamba akan dirampaskan dan ia dipaksa melakukan kerja yang diberikan oleh pemiliknya. Sepanjang sejarah, perhambaan wujud dalam pelbagai bentuk di seluruh dunia dengan pelbagai sebab dan akibat bergantung kepada masyarakat masa dan lokasi. Ciri-ciri utama perhambaan adalah dipersetujui secara umum seperti kehilangan kebebasan bergerak dan hak asasi manusia. Mungkin ramai yang beranggapan bahawa perhambaan adalah perkara yang sudah berlalu, tapi pada masa terkini, hampir 50 juta orang di seluruh dunia masih terlibat dalam perhambaan. Menurut Anggaran Global Perhambaan Moden tahun 2022, 49.6 juta orang hidup dalam perhambaan moden, terutamanya merangkumi dalam kerja paksa dan perkahwinan paksa. Selain itu, kira-kira 1/4 daripada semua mangsa perhambaan moden adalah kanak-kanak. Anti perhambaan bukan sekadar melamat saja, ia adalah keperluan demi mewujudkan dunia yang berperi kemanusiaan dan adil. Britain adalah negara pertama dalam sejarah dunia yang meluluskan Akta Penghapusan Perhambaan, iaitu Slavery Abolition Act 1833 pada abad ke-18. Ini adalah akta parlimen yang menghapuskan perhambaan di kebanyakan tanah jajahan British, membebaskan lebih daripada 800,000 orang Afrika yang diperhambakan di Caribbean dan Afrika Selatan, serta sebilang kecil di Kanada. Akta ini diterima oleh Perkenan Raja Royal Assent pada tahun 28 Ogos 1833 dan berkuat kuasa pada 1 Ogos 1834. Perhambaan di Malaysia wujud sejak zaman pra-kolonial. Kedatangan British ke Malaysia telah menghapuskan perhambaan di Malaysia. British telah menghapuskan perhambaan pada tahun 1807 dan mengharamkan sistem perhambaan di negeri-negeri selat Malaysia pada tahun 1884. Kesannya masih dapat dilihat daripada komposisi etnik dan sosial di Malaysia moden. Hamba terdiri daripada tawanan perang, orang yang berhutang atau dijual oleh keluarga mereka tersendiri. Penghapusan perhambaan mengubah struktur sosial dan ekonomi. Walaupun buruh kontrak juga dikritik sebab waktu kerjanya yang keras. Faktor larangan perhambaan di Malaysia yang pertama ialah perundangan. Pengenalan undang-undang yang lebih ketat seperti Akta Pekerja 1955 dan Akta Anti Perhambaan 1865 menunjukkan komitmen kerajaan untuk melindungi pekerja dan menentang eksploitasi. Ini membantu membentuk norma sosial yang lebih positif. Dalam perlembagaan negara iaitu Perkara 6, keabdian dan kerja paksa dilarang, turut menekankan larangan perhambaan dalam negara Malaysia. Faktor larangan perhambaan di Malaysia yang kedua iaitu pengaruh agama. Ajaran Islam yang menjadi pegangan majoriti penduduk Malaysia menekankan nilai kemanusiaan dan keadilan. Bukan sahaja agama Islam tetapi agama yang lain turut menekankan bahawa penindasan antara manusia adalah satu perbuatan yang salah. Dalam konteks ini, perhambaan dilihat sebagai satu penyelewengan daripada prinsip keadilan yang diajarkan oleh agama. Faktor yang ketiga adalah perubahan dan kesedaran. Masyarakat Malaysia semakin sedar tentang hak asasi manusia, terutama selepas merdeka. Pendidikan yang lebih baik dan akses kepada maklumat memperkukuh pandangan menentang perhambaan. Akhir sekali, faktor larangan perhambaan di Malaysia dipengaruhi oleh gerakan antarabangsa. Malaysia terpengaruh oleh gerakan global yang menentang perhambaan dan eksploitasi Malaysia. Penekanan daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan NGO memberi dorongan kepada kerajaan untuk mematuhi standard antarabangsa.
Larangan perhambaan di Malaysia mempunyai pelbagai kesan daripada kesan positif dan juga negatif. Salah satu kesan positif dari larangan perhambaan di Malaysia ialah ianya boleh meningkatkan hak asasi manusia. Hal ini disebabkan larangan perhambaan dapat memperbaiki keadaan hidup dan juga memberi peluang kepada individu untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Contohnya, kalau di Malaysia, aktiviti pelacuran diharamkan di negara kita. Jadi, para wanita di luar sana dapat mencari kerja yang lebih sesuai dengan gaya hidup mereka. Pada pendapat saya, setiap individu mempunyai pilihan untuk hidup dengan cara yang lebih baik. Seterusnya, larangan perhambaan manusia juga mendorong kepada pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Hal ini kerana para pekerja giat untuk melibatkan diri dalam pelbagai sektor dengan kemahiran yang tersendiri. Seperti yang kita tahu, setiap individu di muka bumi ni ada kemahiran yang tersendiri. Contohnya, pendatang asing yang datang dengan izin dari negara seperti Bangladesh, Myanmar, Nepal, mereka mencuba untuk menceburi pelbagai bidang dan bekerja di Malaysia. Selain itu, larangan ini juga membawakan kesan negatif kepada kita, iaitu kekurangan tenaga kerja. Dalam jangka pendek, beberapa industri mungkin menghadapi kekurangan tenaga kerja. Hal ini akan menjejaskan operasi sesetengah sektor seperti peladangan dan pembinaan. Kesannya, kualiti kerja akan menurun. Seterusnya, kesan negatif yang kedua ialah peningkatan bilangan pendatang asing tanpa izin ke negara kita. Walaupun larangan ini menekankan perlindungan hak asasi manusia, tetapi terdapat juga individu yang datang dari negara yang kurang maju mencari peluang pekerjaan di negara kita. Hal ini akan menyebabkan keselamatan negara kita terancam. Sebagai contoh, kedatangan pendatang asing tanpa izin akan meningkatkan risiko jenayah di negara kita, seperti pelacuran dan pencurian. Dengan ini, ekonomi negara kita juga akan terjejas kerana pelancong asing tidak berani datang ke negara kita. Seterusnya, terdapat beberapa langkah untuk mengatasi isu perhambaan. Antaranya ialah penguatkuasaan undang-undang. Penguatkuasaan terhadap undang-undang seperti Akta Anti Pemandangan Orang, Anti Penyeludupan Migran dan Akta Pekerja harus dipertingkatkan. Ini termasuklah tindakan undang-undang tegas terhadap majikan, penyelundupan dan sindikat jenayah yang mengeksploitasi pekerja. Selain itu, kerjasama antarabangsa ialah satu langkah yang penting untuk mengatasi isu tersebut. Malaysia perlu bekerjasama rapat dengan negara-negara jiran dan badan antarabangsa seperti Interpol dan ASEAN untuk mengesan dan memanteras rangkaian perdagangan manusia. Kerjasama ini melibatkan pertukaran maklumat, latihan penguatkuasa undang-undang dan pengurusan kes-kes yang melibatkan pekerja asing dan migran yang tertangkap dalam eksploitasi ini. Selain itu, meningkatkan kesedaran awam mengenai hak asasi manusia dan hak pekerja, terutamanya dalam kalangan berisiko seperti pekerja domestik dan migran. Program pendidikan dan latihan harus dilakukan oleh agensi dan majikan bagi menanam kesedaran tentang tanggungjawab mereka dalam mencegah eksploitasi dan buruh paksa. Akhir sekali, perlindungan dan sokongan kepada mangsa dengan menyediakan tempat tinggal yang lebih baik bagi mangsa perdagangan, manusia dan perhambaan. Kerajaan perlu melibatkan NGO, badan aman dan organisasi kemanusiaan dalam usaha memberi bantuan kepada mangsa-mangsa termasuk perkhidmatan kaunseling. Cabaran larangan perhambaan di Malaysia melibatkan beberapa aspek sosial, ekonomi dan undang-undang. Walaupun perhambaan secara langsung telah dihapuskan dan diharamkan sejak zaman penjajahan, bentuk-bentuk moden perhambaan seperti buruh paksa, eksploitasi pekerja asing dan perdagangan manusia masih menjadi isu yang besar. Berikut adalah beberapa cabaran utama: ketidakpatuhan majikan, kelemahan penguatkuasaan undang-undang, kesedaran masyarakat dan status pekerja tanpa dokumen. Pertama sekali, ketidakpatuhan majikan. Terdapat sesetengah majikan melanggar undang-undang buruh dengan mengurung pasport pekerja asing atau mengenakan caj yang tidak adil
seperti kos pengambilan pekerja yang terlalu tinggi. Ini mewujudkan situasi di mana pekerja menjadi terperangkap dalam kitaran hutang dan tidak dapat meninggalkan pekerjaan mereka. Seterusnya ialah kelemahan penguatkuasaan undang-undang. Walaupun terdapat undang-undang yang ketat seperti Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran, penguatkuasaan seringkali tidak memadai. Faktor-faktor seperti kekurangan sumber, korupsi, dan kelemahan dalam sistem pengadilan menyukarkan usaha menangani masalah ini. Seterusnya, kesedaran masyarakat. Ramai orang awam kurang kesedaran tentang isu perhambaan moden. Ini menyukarkan usaha NGO dan juga kerajaan untuk melibatkan masyarakat dalam memerangi perdagangan manusia dan buruh paksa. Dan yang keempat, status pekerja tanpa dokumen. Pekerja tanpa dokumen sah ni menghadapi cabaran besar kerana mereka sering menjadi sasaran eksploitasi tanpa akses kepada keadilan. Mereka terdedah kepada penindasan majikan dan sering takut untuk melaporkan kepada pihak yang berkuasa kerana status mereka yang tidak sah. Kesimpulannya, dalam menghadapi cabaran ini, Malaysia telah memperkenalkan beberapa inisiatif seperti program pemulihan pekerja migran dan kerjasama dengan agensi antarabangsa dan untuk meningkatkan usaha memerangi perdagangan manusia. Namun, keberkesanan inisiatif ini memerlukan pemantauan berterusan dan reformasi undang-undang serta kesedaran masyarakat yang lebih luas.